Baik pelajar, untuk mahir diri 10.3 saya akan terangkan sikit untuk guide korang nanti boleh menjawab. Okey, so awak boleh buka muka surat 242 dalam buku teks awak ya. Okay, kita tengok nombor 1. Nombor 1 tu senang. Lebar sekeping cardboard yang berbentuk segi empat tepat ialah 24 cm dan luasnya ialah 960 cm persegi. Cari perimeter cardboard itu. Kalau kita nak cari perimeter, kita wajib tahu semua panjang sisinya. Okay, bagi sesiapa yang kurang nampak soalan ini macam mana? Okay, so senang saja. Awak boleh lakarkan. Okay, maklumat yang kita ada, luas 960 cm persegi. Lepas tu kita ada lebarnya. Lebarnya adalah 24. Lepas tu soalan suruh kita cari perimeter. So, kita perlu dapatkan panjang dulu. Lepas tu baru kita boleh dapatkan perimeter kan? Okay, so ini macam mana? So, kita tahu luas untuk segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Betul? So, panjang dia kita tak tahu. Lepas tu lebar kita tahu 24. So, kita akan dapat 960. So, P sama dengan 960 bahagi 24. Awak carilah. Dah dapat cari panjangnya, lepas tu awak cari perimeter. Perimeter tu awak tambahkan panjang, lebar. So, awak akan dapat jawapan. Okey, senang ya untuk soalan nombor 1. Mari kita tengok soalan 2. Perimeter sebuah segi empat tepat ialah 48 cm. Okey, dia dah bagi perimeter 48 cm. Terangkan bagaimana anda melukis segi empat tepat itu supaya luasnya adalah terbesar. Dia nak kita dapatkan luas yang terbesar dengan 48 cm itu perimeter dia. Okey, so berapakah luas yang terbesar tu? Dia ada dua soalan. Okey, kita kena jawab dua. Satu, bagaimana kita nak melukis segi empat tepat itu supaya luasnya adalah terbesar. Yang kedua, luas yang terbesar itu berapa? Awak kena cari dua ni. Okey, so untuk yang ini rujuk balik nota. Okey, yang yang kita belajar dalam 10.3a. Awak balik tengok video tu. Okey, so ingat lagi tak? Okey, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat, semakin kecil luasnya. So kalau kita nak dapatkan luas yang terbesar, ingat lagi tak nota yang satu lagi? Luas adalah terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. So, ini saya dah terjawabkan untuk awak Bagaimana anda melukis segi empat tepat itu supaya luasnya adalah terbesar? Okey, so awak cakap je lah. Okey, so segi empat tepat itu kita perlu melukis dalam bentuk segi empat sama. Okey, itu je. Lepas tu nokta. Okey, lepas tu awak kena dapatkan luas yang terbesar tu macam mana. So, daripada 48 cm ini, okey, bagaimana awak nak membentuk satu segi empat sama di mana semua sisinya bila awak tambahkan akan dapat 48 cm. Okey, so kalau 48 cm bahagi kepada 4, so setiap satu sisi tu berapa panjang? Lepas tu nak carikan luas, panjang darab lebar. Okey, cuba awak boleh cuba. Nombor 2 ni senang. Okey, boleh rujuk nota yang 10.3a tu Okey, jom kita tengok soalan nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan sekeping jubin yang berbentuk segi empat tepat PQRS. TUVW adalah sebuah lelayang yang terterap di dalam segi empat tepat itu. Diberi perimeter PQRS ialah 120 cm. Dia bagi perimeter je. Cari luas TUVW. So, dia nak cari luas lelayang ini. Nak dapatkan luas lelayang. Ingat balik rumus. Luas lelayang itu 1/2 darab hasil darab 2 perpenjuru. Betul tak? Ingat lagi tak? So, maksudnya sekarang nilai yang awak perlu tahu, perpenjuru yang pertama ini panjang dia berapa. So, panjang perpenjuru WU ni sebenarnya sama juga dengan panjang segi empat tepat ni. Betul? So, panjang awak tak dapat lagi sebab awak dapat 28 je. Sini berapa? Awak kena dapatkan yang ini dulu. Okay, lepas tu, nak darab dengan VT. WU wajib darab dengan VT. VT ini sebenarnya adalah lebar untuk segi empat tepat ni, betul? Okay, so untuk segi empat tepat ini, lebar dia saya tak tahu. Tapi saya tahu separuh lebar dia berapa. Separuh lebar dia 12. So, sini pun 12. So, lebar saya dah dapatkan untuk awak. Okay, lebar ini saya sudah dapatkan untuk awak, iaitu 24. Okay, iaitu perpenjuru VT tu, awak dah dapat 24. Okay, lepas tu yang sekarang tugas korang nak dapatkan PT dengan VS tu berapa.
Sekarang awak perlu tahu di sini dengan di sini dia tu berapa. Okey? Apa maklumat yang diberi? Perimeter. So maksudnya bila awak tambahkan semua ni, sini berapa? 28 kan? So 28 tambah 24 tambah 28 tambah 24. Lepas tu tambah dengan PT dan dengan VS awak akan dapat 120. Kalau awak rasa keliru, okey, nilai yang awak tak tahu tu awak letak nilai X. PT ni sama panjang dengan SV kan? Betul tak? Okey, so kalau kedua-dua ni awak tak tahu nilainya, so awak letak X je. So, awak dah tahu bahawa X tambah 28 tambah 24. Ni jumlahnya 24 pelajar. Lepas tu tambah 28 tambah X tambah 24. Awak akan dapat 120 cm. Cm tak payah tulis lah. Okey, awak tulis nombor je. Okey, saya baca mengikut urutan di sini ya. Saya baca macam ni. Saya mula dengan X di sini. Lepas tu saya ikut arah jam. Okey, lepas tu awak dah dapatkan X dulu. Dah dapatkan X, maka awak akan dapat panjang. So, untuk yang luas TUVW ni, luas trapezium ini, awak dah boleh dapat 1/2 darab hasil darab. Hasil darab. Hasil darab 2 perpenjuru. Perpenjuru tu yang perpenjuru ini saya dah tahu. 24. Sekarang saya darab dengan X tambah dengan 28 ni. Kalau awak dah dapat nilai X, awak terus je masukkan nilai X ni. Tambah dengan 28, awak darabkan. Lepas tu awak akan dapat jawapan. Lepas awak dapat nilai X tu, awak tambah dengan 28, awak masukkan di sini. Lepas tu awak akan dapat luas untuk jawapan ni. Itu sahaja pelajar. Okey, boleh So, yang terakhir, nombor 4. Sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat dibahagikan. Nampak sangat messy. Saya padam dulu. Sebab saya dah terangkan tadi kan. Okey, kepada 3 bahagian PQR. Untuk ditanami 3 jenis sayur-sayuran yang berlainan. Perimeter tanah itu ialah 170 meter dan panjang tanah itu adalah 15 meter lebih daripada lebarnya. Ada 2 maklumat di sini. Perimeter 170, panjang adalah 15 meter lebih daripada lebarnya. Cari luas bahagian yang terbesar. So dia nak cari luas yang mana? PQR. Yang terbesar yang mana yang terbesar? Q. Kalau nak cari Q, Q adalah bentuk apa? Segitiga. So, kalau segitiga, maklumat yang kita perlu ada 1/2 darab tapak darab tinggi. So, kalau kita nampak di sini, tapak dia sebenarnya adalah panjang untuk segi 4 tepat ini. Lepas tu tingginya sebenarnya adalah lebar untuk segi 4 tepat ini. Okey, so kita perlu dapatkan panjang dengan lebar untuk segi 4 tepat ni. Okey, senang saja, dia dah bagi dah. Okey, maklumat yang ada awak tulis je. Perimeter adalah 170. So, perimeter adalah hasil tambah panjang dengan lebar. Betul. Okey, panjang untuk segi 4 tepat ada 2, lebar pun ada 2. So, sekarang maklumat yang kita ada, kita tak tahu kan lebar dia berapa, panjang dia berapa. So, lebar itu kita biarkan dia sama dengan X. So, panjang itu dia lebih 15 meter daripada lebar. So, X tambah 15. Betul tak? Okey. So, dengan itu, lebar tambah panjang tambah panjang. Semua ini kita akan dapat 170. So, awak selesaikan, dapatkan X, iaitu dapatkan lebar. Lepas tu, dapatkan panjang. Okay, lepas tu, awak dah boleh dapatkan luas untuk segitiga Q ini. Okey? Boleh Selamat mencuba.